Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuqtalu haddan in akhrajaha an waqti jam'in kaslan in lam yatub wa yubadiru bi fa'itin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alayha li 'ashrin kasawmin ataqahu. Wa awwalu wajibin alal abai ta'limuhu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa dufina bil Madinati. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia menjadikan kita khairul ummah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia. Dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, dan dia halukan kita untuk sentiasa dalam keadaan taat, meneruskan kehidupan ini dalam keadaan nak junjung perintah Allah SWT, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dia beri kita keupayaan, kesihatan setiap masa. Alhamdulillah, dia beri kita kebolehan untuk datang berjemaah, berada dalam majlis yang mulia untuk menghidupkan sunnah, dan diberikan kita gemar, haloba, tamak untuk terus nak belajar memahami apa yang pernah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk ajar, ambil panduan daripada para ulama kita yang mereka adalah waris nabi-nabi dan rasul. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak manfaatkan pagi ini sementara menantikan kitab yang belum sampai untuk ganti kitab tauhid tu, kitab fiqh yang selalu kita baca tengah hari. Sedikit ulangan tu, ada apa tertinggal sebut berkaitan bab solat, insya-Allah. Kata musannif, babus salati ay hadza babun fi bayani ahkamis salat. Ini bab pada membicarakan hukum hakam yang berkaitan bab solat. Jadi kitab Qurratul Ain ni, matan ni, dia adalah antara kitab yang bab fiqh dia mula sentuh solat. Selalu kita bab fiqh ni mula-mula mengaji bab taharah, tapi kaifiat dia sebut solat dulu. Dia sebut solat pun sebut hukum solat, tapi bagaimana kaifiat solat ke belakang, kerana tak boleh solat melainkan kena ada syarat-syarat sebelum solat. Jadi kena belajar syarat sebelum solat dulu, sebelum nak masuk solat.
Tapi kaifiat dia disebut solat dulu. Kalau kita lain, dia akan mula dengan babul miyah, ba'ayo, air mana air mutlak, air mana suci pada diri dia tapi tak boleh menyuci lain, air musta'mal, air mutaghayyir, air mutanajis. Lepas habis air apa mandi apa, nanti baru habis, baru masuk bab solat. Kitab ni dia mula dengan solat dulu. Pasal selepas bab iman dengan Allah Ta'ala, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun Islam keduanya adalah iqamis salah, dirikan sembahyang satu. Atas nama fiqah ni dia ibtidakkan dengan bab solat. Dan solat adalah imaduddin, dia adalah tiang agama dengan mana benda besar. Siapa yang aqamaha, man aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Siapa dirikan dan jaga sungguh-sungguh solat, berarti itulah jaga agama. Siapa yang tinggalkan solat, berarti tinggalkan agama. Jadi solat ni bukan main-mainnya perkara. Dia lah bab petunjuk, dia lah indikator untuk menunjukkan seorang tu ada iman tak ada iman, orang ada agama tak ada agama. Satu, kalau nak cari kawan, cari orang solat. Apatah lagi nak kahwin, cari orang solat. Bahasa itu. Kalau yang nak kahwin pun tak solat, yang tak kahwin, yang nak dikahwin pun tak solat, elok lah tu. Memang pasangan dia macam tu. Baik. Innalil mu'minina wal mu'minat was salihin was salihat qanitin wal qanitat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut pasangan-pasangan lelaki perempuan ni macam ni dia sebut. Salihin salihat, qanitin qanitat, zakirin zakirat, saimin saimat, waz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Saya baca-baca layak mulut itu. Pasangan dia macam tu, orang lelaki yang banyak zikir, orang perempuan pun nanti banyak zikir. Yang ni adalah pasangan-pasangan yang memang sepatutnya ada. Satu, orang yang memang jaga solat, selalunya dia payah nak kahwin dengan orang tak ada solat, nak kawan pun tak mahu ya. Tapi kalau boleh berkawan tu pelik ke. Satu, kalau ahli sunnah agak-agak nak kawan dengan Wahabi, payah ya. Kalau ahli sunnah boleh kawan dengan Wahabi tu, jagalah tu. Ada musang bulu ayam ke, rimau berbulu kambing ke, ada lah tu. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Pasal nak sebut, selalunya orang yang hidup dengan salah satu ada lifestyle dia, cara hidup dia, dia tak boleh campur dengan cara hidup orang lain. Jadi kalau dah Islam, ikut cara Islam ni, dia tak boleh hidup cara yang bukan Islam lah. Tak mahu dah. Kalau masih boleh hidup cara bukan Islam tu, ada benda yang tak kena tu, ada fahaman yang tak betul lagi lah dalam cara kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita ni, kalau kita dah betul-betul nak ikut Islam, habis makan, minum, kita punya makanan diolah oleh siapa, yang tu pun kita bicara. Pasal apa? Pasal kita tak nak lah benda-benda yang dibuat dan diolah orang kafir ni. Sos ke, kicap ke, apa perencah-perencah ke apa ke, agak-agak gamak dengan makan apa, sebut kari apa tu, ala gapa. Allah dengar pun kemana tengok lah. Sebut kari ala gapa, cap mata. Maka mihun, Nabi mihun tulis bungkus pun tulis siap, kita nak baca pun tak boleh. Cap cabai, tapi dia punya kilang yang taufu. Kilang apa? Kilang yang wa tak tahu. Kalau orang beriman ni tak mau ni tu dia macam tu. Kalau boleh lagi ada selera tu, ada benda tak kena. Maksudnya ada benda kita tak faham betul lah. Ada benda yang tak faham betul. Hatta kalau ada benda satu masa dulu kita makan lazat kali pun, tengok ada babi katalah itu, agak nak. Pasal apa? Ada orang kata macam ni, takkanlah satu benda yang cukup melazatkan ni, kita nak tinggal dengan makan dia semata-mata ada orang kata dia ada babi. Dah memang babi. Kalau takat orang kata tu tapi dah memang dibuktikan ada DNA babi kan. Memang DNA babi, memang babi. Tinggal lah.
Apatah lagi nama kilang pun tak ada bunyi Melayu sikit pun. Apa? Yo, yap, sayang. Lamson. Saja saya bunyi selang-selang Cina sikit kan. Takkan gamak kita kan. Nak makan benda-benda macam tu. Itu gak pakai. Baik. Tadi nak sebut tu lifestyle Muslim lah. Jadi atas kata nama lifestyle Muslim ni dah kita kata Allah Tuhan kita, Nabi kita Nabi Muhammad, takkan tak solat. Yang itulah. Satu kita belajar ni bab nak bicara ahkam solat. Macam mana pun nak solat mesti ikut SOP yang Rasulullah ajar solat, yang ulama ambil faham macam mana tunjuk ajar yang telah diberi oleh Rasulullah, dan atas kita ambil atas fiqh mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih ni, kita kena belajar disiplin ikut fiqh mazhab Syafi'i lah. Pasal apa? Kita tak pandai nak ambil faham Quran sendiri, hadis sendiri. Kalau ambil pun lagi tak kena gaya sesat. Pasal kita bukan pakar. Bab kesihatan nak cucuk vaksin semua ni orang nak sebut pakar kan. Takkan pekah kita nak buat sendiri. Tapi zaman lah ni berapa ramai orang satu masa satu bab vaksin macam ni disebut, kita ambil nasihat pakar. Tapi bila bab agama, dia orang agama, tapi tengok macam dia tak pakar, tapi buat hukum kelakar. Apa dia? Covid boleh pula mayat yang mati tak payah mandikan dia, buku dengan plastik, tayamum atas plastik. Mufti Pasir Pendengung pun setuju waktu tu. Bingung tu. Dia kata tak kena. Tak betul. Saya sebut selalu dah bab-bab tu kan. Itu antara benda-benda yang saya terbuku di hati lah, pasal tak ada ke orang bijak pandai nak komen sikit pun. Tengok tak ada pun, memang tak ada pun. Saya tak pernah tengok komen dia orang tak puas hati ke apa. Bahkan semua macam lembu cucuk hidung yang ikut bengong macam tu. Tak tahu saya pasal apa jadi bengong macam tu kan. Nak kata teruk sangat apa kena coronavirus ni. Kalau kata air najis apa nak basuhan mandi dia tu nanti takut berjangkit apa. Kalau gitu orang coronavirus tak boleh mandi tau. Tapi tengok mandi elok je. Tak ada orang yang anggap air itu sebagai air cemar masalah, kena tanam air itu pasal nanti ada jangkitan virus kuman. Tak ada pun. Jadi maksudnya mana boleh ada mayat yang tak dimandikan? Mana boleh? Mana boleh? Tapi ada orang lifestyle dia boleh terima pandangan-pandangan orang kafir, boh pergi bahasa gitu, yang menganggap dia sebagai pandemik lah apalah. Tapi tengok tak ada rupa pandemik pun, sanggup kata darurat, sedangkan tak nampak rupa darurat apa pun. Sikit macam tu bahasa semak dia elok. Pasal dia ada bab fiqh yang kita kena faham, baru kita boleh nak bagi hukum. Hukum tu betul tak betul. Kalau dulu dah tersilap pun, sekarang ni dah ternyata apa yang nyata. Misalnya dalam isu-isu vaksin ni contoh, takkan nak pakai kita punya dah tersilap hukum hakam yang lama. Katalah satu masa dulu mula-mula tak kenal vaksin macam mana, tak kenal coronavirus macam mana, keluarlah satu hukum macam ni. Sekarang tengok macam ada benda tak kena je, macam tipu je, macam ada game je, yang itulah bahasanya. Takkan pakai fatwa lama, takkan tak ada akal kot. Takkan apa yang dah keluar tu seolah-olah dia dah mandatory, tak boleh diubah langsung. Sedangkan hukum hakam syarak yang dah tetap, mesti misalnya mayat mesti dimandikan, mana boleh bungkus plastik, tayamum atas plastik, mana boleh. Yang tu dia boleh tukar, sedangkan tu hukum asal. Kenapa pula hukum-hukum coronavirus ni dah keluar satu hukum, dia tengok tak relevan langsung untuk dipakai, apatah lagi nak kata wajibkan virus, pasal yang kena mati dengan sebab vaksin dia berapa ramai, takkan nak wajibkan vaksin. Tak nak kata harus pun sebenarnya tak boleh, apatah lagi nyata ada babi, ada apa virus sel daripada monyet, takkan nak kata halal lagi. Sikit masa, apatah lagi ada bunyi nanoteknologi. Kalau dihidup nanti dia punya rangkaian 5G tu, tengok macam mana rupanya. Tunggu je lah, kita dalam proses uji kaji tunggu je lah. Takkan nak pakai fatwa lama lagi. Kalau dah fatwa silap, ubahlah.
Mana orang-orang yang bertanggungjawab dengan agama ni? Takkan jadi bodoh gitu. Kan? Hadanallahu ila siratal mustaqim. Pergi pagi ni ngamuk ni pasal apa ni? Pasal nak cerita hukum. Cerita hukum. Pasal kita bila tak ada hukum hakam kita tak faham, kita tak tahu kenapa ada orang faham ni dia akan pertikaikan apa hukum hakam yang ada tu. Orang yang berani bertikai ni ialah orang yang memang reti hukum hakam yang asal. Apa sepatutnya hukum tu dipakai dan apa yang tak boleh dipakai. Satu dia berani kelahi. Orang tak kalau orang tak berani orang tak berani tak tahu hukum hakam tu tak ada berani dikelahi je. Kan? Kalau ada berani pun pasal bodoh. Bopi sebut itu. Macam Wahabi duk kata bid'ah tu. Agak-agak dia pakar hukum hakam ke? Tak pasal bodoh dia tu. Pasal bodoh dia tu satu dia kata bid'ah. Kita duk mengaji ulama duk sebut mana ada benda-benda yang dia kata bid'ah tu disebut oleh ulama sebagai bid'ah. Tapi pun bid'ah bukan hukum. Bid'ah dia satu istilah benda yang tak ada zaman Nabi. Tapi nak hukum dia, mana ada hukum bid'ah. Dia ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Syarat mesti 5 hukum tu. Berpaksikan 5 hukum. Takkan hukum dia bid'ah. Hukum dia bid'ah. Mana ada hukum bid'ah. Bid'ah ni dia bukan satu hukum khas untuk bagi keputusan dia wajib, sunat, haram, makruh, harus. Bid'ah tu hukum apa? Baru boleh bicara situ. Bid'ah ni bukan satu perkara. Bid'ah sesat. Nanti sesat. Ulama dah bicara lama lah. Bila sebut bid'ah dia mesti ada 5 hukum. Kan? Buat ma'at tafiz bid'ah. Zaman Nabi ada ma'at tafiz. Itu nak hukum apa? Ma'at tafiz bid'ah. Baik bid'ah. Apa hukum ma'at tafiz tu? Fardu ain tu. Fardu kifayah. Kenapa nak fardu kifayah? Main hukum mana ke bid'ah zaman Nabi tak ada? Zaman Nabi tak ada lah. Zaman tak ada lah. Tak seperti tak ada zaman Nabi jadi sesat. Panjang tu saya sebut tu. Saja nak sebut hukum hakam. Kalau Wahabi disebut, berani sebut benda tu bid'ah, bukan masalah dia betul. Tapi pasal bengong dia tu. Dan confident dia atas bengong. Dia bodoh tapi bodoh confident. Bopi bahasa gitu. Mana orang cakap macam tu pun bahasa istilah kat Wahabi ni. Dia bodoh tapi confident. Dia awak confident. Bagi hukum confident. Dan di atas konfidensi dia tu nampak bodoh dia tu. Sikit tu. Baik, jadi atas bab solat ni, pertama dia sebut hukum solat lah. Mana dia solat yang wajib? Innama, hanya saja. Dia ada tu hasrin, tu istilah dalam linguistik lah. Maksudnya dia satu pernyataan nak menunjukkan hanya saja ni, maksudnya tak ada dah dalam Islam yang solat yang asal, dia hukum usuli yang wajib. Tak ada hak wajib, melainkan kata dia ta'idama, tajibu hanya saja, tajibu al-maktubatu. Hanya saja wajib al-maktubatu adalah sembahyang yang difardukan. Istilah sembahyang maktubah ni ay salawatul maktubah. Sembahyang yang telah difardukan. Atau istilah apa dia maktubah ni ay salawatul khams. Dia datangkan dengan tajibul maktubatu al-ilam pada al-maktubatu tu isim ma'rifah, asal terjemah maktubah daripada kataba. Kataba yaktubu, kitabatan katban. Apa makna kataba? Antara mana kataba farada. Quran sebut macam mana? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa makna kutiba? Bukan makna ditulis, kan? Apa makna kutiba? Furida. Kenapa pula furida? Dah kutiba bina majhul, huraian dia pun kena bina majhul lah juga. Apa makna kataba? Furida. Sikit uslub-uslub bahasa Arab tu. Jadi bila maktubah isim maf'ul ay mafrudah maksudnya. Innama tajibu salawatu al-mafrudah. Jadi hanya sesungguhnya yang jadi wajib ni adalah sembahyang-sembahyang yang telah difardukan. Dan bila disebut al-maktubah, apa dia al-maktubah ni? Datang dengan isim makrifah tu, dia maklum bidin bidururah. Tak ada maktubah ni melainkan
ia adalah salawatul khams, sembahyang 5 waktu betul lah. Siap. Jadi wajib maktubah, sembahyang yang wajib maktubah 5 ni. Baik. Atas siapa wajib? Umum wajib. Tapi wajib dia ada syarat, ada rukun, ada sabab. Dan kalau tak kena rukun syarat, nanti dia ada manik. Dengan sebab tu nanti kalau kita sempurnakan dia, ada sah, ada batal. Tu khas mengaji tu, mengaji usul fiqh. Ada pelajaran yang nak dimatangkan antara hukum taklifi wada'i itu. Baik, jangan mau jumpa nanti insya-Allah. Jadi wajib sembahyang fardu ni wajib ke siapa? Pertama ala muslim atau muslim. Disebut 3 ciri ni: muslim, mukallaf, tahir. Orang Islam, orang mukallaf, tahir. Wajib pakai mukallaf, baligh, aqil. Kerana umum mukallaf dalam fiqh, mukallaf, baligh, aqil. Muslim disebut asing. Kalau dalam tauhid, mukallaf, baligh, aqil sampai seruan Islam. Kalau dalam fiqh, mukallaf, baligh, aqil. Aqil, baligh. Muslim disebut asing. Muslim disebut asing. Kalau dalam tauhid, mukallaf, jadi antara mukallaf tu apa? Mesti muslim. Itu yang bahasanya bulughud da'wah. Pasal buat tauhid, syarat dia sampai seruan Islam. Baik, jadi wajib solat ni atau muslim. Orang kafir tak wajib solat. Pasal apa tak wajib solat? Pasal tuntutan solat tak ada atas dia dari sudut nak sah laksana, kerana tak sah laksana melainkan kena Islam. Dan tertegah dia untuk nak sembahyang pasal dia masih duduk kafir. Jadi yang wajib atas orang kafir ni bukan fiqh tapi tauhid. Bahasa mudah dia gitu. Jadi sembahyang atas dia tak wajib dari sudut tak sah nak buat pasal syarat tak cukup, itulah kena Islam. Macam mana pun di akhirat esok orang kafir akan diseksa di atas tak solatnya dia. Dia tak kaedah ulama tafsir sebut kata macam ni. Orang Islam tak sembahyang kena seksa tak? Orang kafir tak sembahyang kena seksa tak? Lagilah kena seksa. Kenapa? Engkau nak buat alasan pula nak tak kena seksa dengan sebab tak sembahyang disebabkan kau tak masuk Islam. Yang kau tak masuk Islam tu siapa suruh? Boleh? Faham saya cakap apa? Jadi tak masuk Islam tu siapa suruh tu? Faham tak apa? Orang kafir yang dah sampai seruan Islam, dia tak masuk Islam, maka cas dia mati, memang mati kafir, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Di atas ada tuntutan untuk masuk Islam, tapi dia tak masuk Islam. Dengan tu mati tu hukum kafir satu hal. Dan seandainya dia masuk Islam, dia kena sembahyang, tapi dengan sebab dia tak Islam, dia tak sembahyang, dicaskan dia juga, dia kena seksa juga dengan sebab tak sembahyangnya dia, dengan sebab tak masuk Islam. Can you understand me? Okay. Satu cerita dalam Quran, antara orang yang diseksa dalam neraka ni adalah orang kafir yang dengan seksa pasal apa? Kerana tak sembahyang. Bila tanya pada orang-orang yang duduk dalam neraka sakar tu, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu tak kamu masuk dalam neraka sakar ni? Antara jawapan diberi oleh penghuni neraka, cerita dalam Quran surah Muddassir kan, masalakakum fi sakar. Dia kata apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tak buat sembahyang dulu. Kami tak sembahyang dulu. Jadi maksudnya orang kafir dia atas tuntutan sembahyang tak ada pasal dia tak Islam. Tapi kalau dia sampai seruan Islam, mukallaf kat dia tak masuk Islam, memang berdosa besar kat dia, mati kafir, kekal abadi selama-lamanya neraka pasal sampailah seruan Islam. Itu tak sembahyang itu kena tak? Orang kafir yang sampai seruan Islam, dia tak sembahyang, dicas seksa masuk neraka dan diseksa disebab tak sembahyang. Pasal kalau orang Islam tak sembahyang mau kena, orang kafir yang sepatutnya taklif dia masuk Islam pasal sampai seruan Islam, orang Islam mau kena seksa, maka orang kafir lagilah kena seksa dengan sebab dia tak sembahyang setelah sampai seruan Islam pada dia.
Pasal sebut benda tu dalam Quran, ulama bahas lama lah. Saya tolong cerita ya. Jadi faham tu apa? Jangan ada azam, jangan ada apa niat langsung untuk tinggal sembahyang lah. Mana boleh. Bahkan ada ancaman dalam bab sembahyang ni, bainal iman wal kufur tarkus salah atau kama qala. Rasulullah pernah bagi syarat, kata dia beza antara iman dengan kafir, macam mana? Tinggal sembahyang. Cuma kafir tu jadi kafir murtad je. Fi tafsil. Kalau dengan sengaja tinggal dan masih mengaku wajib, fasik, asi. Tapi kalau tinggal solat, tanya dia, sembahyang ni wajib tak? Apa kata dia? Ya, kata dia ikut aku dia. Sembahyang tak sembahyang? Wajib tak? Dia tak kata wajib tu, dia tak isbatkan wajib tu. Tak isbatkan wajib boleh kufur. Na'udzubillah. Apatah lagi mengingkarkan wajib. Murtad tu tu dia yang sebut. Kalau memang mengingkarkan wajib, jadi kufur, murtad. Na'udzubillah. Kalau dia tak sembahyang berdosa, asi, fasik, bab saksi tak boleh terima, dan tak akan diberi keistimewaan yang khas dalam bab mahkamah. Jadi saksi tak boleh, jadi wali tak boleh. Kenapa? Fasik. Diri sendiri pun tak boleh nak diharapkan. Pasal orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala ni, kita tak boleh ada satu sedikit pun pengharapan untuk kita boleh beri satu amanah pada dia. Kenapa? Dia kat atas diri dia pun dia khianat. Satu orang beriman kita bukan boleh buat kawan. Orang munafik kan boleh buat kawan. Yang kata orang munafik, orang fasik pun tak disuruh kita buat kawan. Apatah lagi munafik, apatah lagi kafir kan. Mana boleh buat kawan? Apatah lagi kahwin. Macam mana pun orang fasik boleh kahwin, tapi siapa nak bela rimau, sila. Apa benda rimau? Nak bela singa, sila. Orang fasik, engkau nak kahwin dengan orang fasik, atau kata nak didik dia masuk Islam, didik lah tengok. Kalau memang dia nak sungguh, satu hal. Tak silap lagi, dia faham kau, orang tahu. Dia silap engkau ikut dia, engkau nak didik dia, dia didik engkau pula. Jaga sikit pak tu. Tu kesana sikit, jauh sikit. Jadi wajib maktubah orang Muslim, mukallaf baligh berakal. Kanak-kanak tak wajib solat selagi tak dibaligh. Orang tak berakal, orang gila tak wajib solat. Macam nak solat dia gila. Jadi bila siuman pada gila wajib. Satu orang yang ada penyakit sak gila sak siuman, dia kena faham hukum sungguh. Dia hukum solat kat dia tu, bila tuntutan ada, bila boleh jadi gugur, antara khas sebut kan. Saya pernah jumpa ada pelajar saya dulu, salah seorang daripada yang belajar tu masa saya mengajar, ada Mahatapis dekat Kelang dulu, ada yang dia kena penyakit ni, tapi dia tak gila berterusan. Ada waktu dia kena sawan, gila lah, istilahnya gila kan, tapi dia taklah sampai 3-4 hari sekejap. Jadi nak tengok sembahyang dia taklif tak taklif sembahyang tu. Dobit orang gila, yang gila dia ada sat gila sat tak gila ni, kalau ada sebahagian daripada juzuk solat yang dia dapat walaupun kadar takbiratul ihram, dia wajib solat waktu tu, dan waktu yang boleh jamak. Dia serupanya masalah haid. Orang yang siuman pada gila serupa macam orang perempuan yang suci daripada haid. Kitab kita ni, matan ni mungkin tak sebut bab tu, syarah-syarah hasyiah ada. Macam mana masalah orang perempuan haid? Kalau dapat akhir waktu suci pada haid, maka wajiblah sembahyang tu, dan juga wajib sembahyang yang boleh dijamak dengan sembahyang tu, yang dipanggil waktu darurah. Istilah dipakai dalam kitab-kitab Arab yang disebut oleh ulama kita, wajibnya sembahyang pada waktu tu, dan sembahyang yang
boleh jamak dengan dia, itu pun wajib juga diqada untuk dilaksanakan oleh perempuan yang dapat mana-mana akhir waktu, semayang waktu tu dan semayang yang sebelum dia, jika semayang tu boleh jamak. Orang gila sama hukumnya tu. Misal katalah orang perempuan tanda-tanda nak muti haid ada. Kalau dia berhenti katalah pukul 3 petang, tengok celup-celup tak ada. Istilah celup ni, celup untuk tengok ada darah tak ada darah tu, fahamlah celup kat mana tu. Tak faham tanya lain lah. Itu istilah saya sebut, kalau saya ganjar saya sebut selalu dah. Celup-celup tak ada, celup tak ada. Pukul apa? 3 petang. Celup tak ada, mandi mayang. Semayang tu sampai zuhur lah. Asar lagi tu pun lah asar. Waktu mayang zuhur. Subuh ada qada tak? Subuh kena qada tak? Subuh dengan zuhur bukan matching, bukan matching untuk jamak, tak ada. Jadi tak adalah sembahyang subuh qada. Okey, itu kalau sembahyang pukul 3. Kalau pukul 6 suci. Celup-celup pukul 6 tak ada. Janganlah nanti pukul 7. Janganlah nanti pukul 8. Celup-celup tak ada, celup-celup je lah, mandi sembahyang. Kalau celup ada, untuk celup tak ada, untuk celup ada, maksudnya ada lagi lah. Celup tak ada kekerapan tu, tak payahlah 1 minit sekali kan, lagilah munasabah. Dan dobit besar nak tengok celup-celup ni, tak tengok tak waktu solat lah. Waktu solat ialah waktu untuk dilihat celup-celup tu, untuk tengok berhenti tak berhenti darah. Pasal antara besar nak tengok, nak kena solat tu, saja ke sana sikit dulu awal. Saya nak sebut orang gila. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau katalah maghrib pukul 7.30, kita ambil pukul 6 dulu lah. Pukul 6 celup-celup tak ada, celup-celup tak ada. 6.30 mandi mayang. Mayang apa? Mayang asar. Lagi wajib qada zuhur. Wajib qada zuhur. Kenapa wajib qada zuhur pula? Kan suci zuhur. Suci tu asar. Memanglah suci itu asar, tapi kaedah yang disebut oleh ulama sebagai waktu darurah dan fiqh itu mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, macam mana? Wajib qada kan sembahyang yang boleh jamak dengan sembahyang yang disuci pada waktu tu. Asar wajib qada zuhur. Bandingan tu kalau disuci isyak wajib qada maghrib. Kalau suci itu maghrib je lah. Pasal maghrib dengan asar tak boleh nak jamak. Faham kot saya sebut apa tak? Kalau suci subuh, bangun pagi, celup ada lagi. Masa tu dah subuh dah, pukul 6 suku dah. Tanda-tanda nak berhenti memang ada, tapi celup subuh ada lagi. 6 suku dan 20. Terbit mentari pukul 7. Ada 6.50. Macam mana? Celup? Tak ada. 6.55. Celup? Tak ada. Untuk nak mandi tak? Dia waktu-waktu kecederaan ni kan. Nak mandi pun lagi kot ada kan. Celup? Tak ada. Pukul 7. 7.05 minit. Habis dah waktu subuh. Celup? Tak ada. Subuh tak sembahyang lagi dah. Contoh kan. Tu celup? Tak ada. Celup? Tak ada. Pukul 8. Celup? Tak ada. Oh. Jadi tak ada dah mula-mula sebelum pukul 7 lagi. Jadi suci apa nama itu? Suci waktu subuh. Suci waktu subuh. Mandi waktu qada subuh tu. Soal. Wajib tak qada isyak? Kenapa tak? Mungkin orang tu jamak. Pandai. Alhamdulillah. Boleh. Faham. Tak bisa lah. Jawab tak jumpa waktu. Ni mula-mula jumpa fiqh semua dah. Memang ulama kita ajar ikut tertib tu satu dah. Satu kalau kita tak mengaji kitab fiqh tinggi-tinggi pun, kalau kita punya praktikal Islam, duduk dalam keluarga Islam yang memang faham hukum Islam, hukum tu tak payah nanti ganti kitab tinggi-tinggi dah, pasal praktikal Islam tu dah jadi hari-hari dah. Balik je main haid dia, mak kita cerita dah apa dia. Kalau mak pun tak reti, mak umur 60 dah jadi opah dah, haid pun dah tak ada dah, pergi mengaji. Oh ya ke ustaz? Dengar saya buat. Ya ke ustaz, baru tahu kata kena qada.
Astaghfirullahalazim. Macam mana ustaz? Ni dah tak ada haid dah ni. Tapi dulu tak tahu pun nak buat macam mana? Kena qada lah. Nak kira macam mana ustaz? Kira lah, memang setiap bulan ada haid ke? Mula berapa haid? Umur 10 tahun. 10 tahun kira. Selalu ghalib suci pukul berapa? Pandai-pandai lah kira, becek-becek. Saya mana nak tahu satu-satu, tapi saya bagi panduan lah. Kedebuk. Ambil waktu yang ihtiyat, cermat, ghalib berapa, keberangkalian bila, waktu suci bila, kau qada lah mana sembahyang yang telah lalu. Kenapa dia pun tak ajar? Maka masalah dia tak ajar, kenapa kamu tak ngaji? Macam tu ke ustaz? Saya pernah ada dialog dengan murid-murid macam tu lah. Macam tu ke ustaz? Islam ni bila kita dah Islam, sekalipun tak ada orang ajar kita, macam mana? Wajib kita pergi cari. Kalau dalam kampung kita tak ada seorang pun ajar, macam mana? Hijrah tinggalkan negeri ni, pergi tempat negeri yang ada. Wajib pun. Pasal apa? Takkan nak biar dalam keadaan bodoh berdengung. Pasal mukallaf, dia berbeza dengan orang kafir. Orang kafir tak ada orang sampai Islam kat dia, bukan wajib dia cari Islam. Pasal dia bukan tahu Islam dia. Wajib dia cari, tak wajib dia cari. Orang Islam kena sampai kat dia, baru jadi mukallaf. Orang Islam walaupun tak ada siapa dakwah kita, kat kita wajib cari. Fardu ain atas kita untuk pergi belajar. Untuk kalau dah tak tahu ni, umur dah putih haid dah, macam mana? Pandai-pandai lah kira. Panduan boleh bagi lah. Kena ingatlah balik. Kalau tak ingat betul-betul, keberangkalian. Tengok, ambil yang ihtiyat. Kalau kata andai kata tiap bulan boleh, biasanya suci, katalah petang rasanya, pukul 5 petang. Ghalibnya katalah suci dia petang. Kira lah. Kalau daripada 10 tahun, setahun ada 12 bulan, memang selalunya jarang miss lah. Memang haid semua lah. Kira lah. Untuk ada dah anak belum? Saya anak 12. Bila anak 12, kira lah. 12, 9 kali 12. Waktu hamil ni, biasanya tak ada masalah nak kena kotor-kotor lah. Pasal apa? Haid tak ada. Haid tak ada, kira lah. Kedebuk. Saya bagi panduan dia, kira lah sendiri. Takkan matematik tak nak belajar. Sia-sia ngaji sampai SPM. Salah saya sebut itu. Saya sebut macam tu, dengar saya sebut. Sia-sia orang sekolah, takkan saya nak kira satu-satu. Boleh je, tapi buat apa ngaji sampai SPM? Jadah apa ngaji SPM, apa takat tu pun tak pandai nak kira. Boleh faham saya cakap apa? Takkan tak belajar bab keberangkalian? Bangkali tak pernah belajar? Ada bab bangkalian, keberangkalian kan? Benda susah-susah pun boleh belajar. Ini jika wang shilling, jika dilempar dia ada permukaan, ada dua permukaan, keberangkaliannya kepala ataupun bunga kan. Berapakah keberangkalian yang berlaku untuk dapat kepala berbanding dengan kebolehan untuk dapat bunga? Boleh faham saya cakap apa? Berapa? Tak pernah belajar. Itulah, tak pernah belajar. Tak pernah masuk sekolah kebangsaan. Tak heran lah. Ke dulu tak lulus matematik apa? Tu satu tak lulus, tanya kalau sajalah bagi baran sikit tu kan, tapi nak kata apa? Wajib pergi ngaji. Betul? Kenapa dulu dia tak ajar? Kenapa tak bubuh dalam sukatan? Siapa jadi menteri pelajaran? Awak bengong sama tak kenal Tuhan, tak kenal hukum hakam Tuhan. Kau menteri pelajaran, kau jadi menteri, takkan kau bengong dalam bab agama? Nak jadi pemimpin tapi bodoh, mana boleh? Soal esok kau lah kena soal besar pasal kau pemimpin. Kau nak bawa mana ayat kau? Oi, kasar ni, kasar tak kasar macam tu lah. Ulama kita pesan dah apa dia? Tafaqahu qabla an tasawwadu. Kamu kena faqih dalam agama qabla an tusawwadu, sebelum kamu dilantik jadi pemimpin. Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Kamu kena faqih dalam agama sebelum kamu dilantik jadi pemimpin. Sekarang pemimpin jadi suami. Ini suami jadi suami apa pun tak tahu. Sikit. Sedangkan
Sepatutnya suami ni, kalau isteri tak reti, suamilah ajar. Kalau isteri tak pergi mengaji, balik nanti suami mengaji, suamilah kena ajar suami. Suamilah kena ajar suami. Suamilah kena ajar isteri. Isteri kena ada sibuk di rumah, anak lah, cucu lah apa. Tak dan balik suamilah bagi kuliah subuh kat bini. Sambil makan pagi lah. Sikitlah gitu kan. Memang saya macam tu. Hukum fiqh saya macam tu. Orang perempuan tempat rujuk besar dia suami dia. Suami dia, kalau dia bodoh, tanya suami. Suami bodoh, suami dah kena cari jawapan untuk isteri dia. Takkan isteri pergi cari jawapan, pergi jumpa ustaz, dah jadi kacau esok. Jatuh hati kat ustaz pula, ambil tinggal itu laki dia. Mampu sikit, ayat tu kasar sikit. Apa cerita ni? Nak cerita mukallaf, suci, wajib solat, dan nak sebut tentang qada tu lah, asal nak sebut balik kanak-kanak orang gila. Cerita orang gila tu mukallaf, apa tu? Serupa orang gila ni haid. Jadi kalau tak bisa dengar bagi faham elok-elok. Ada masalah apa tak faham, tanya. Saya rasa saya bagi penjelasan tu boleh faham dah. Jadi kalau ada orang sat gila, sat siuman daripada gila, tambah pula gila dia bukan macam haid. Haid ada 7 hari 8 hari, gila pula tentu 7 hari 8 hari. Tu yang kalau gila macam ni misalnya, dia gila-gila sekejap je. Gila, dia kena panas tengah hari ke, panas ke letih ke. Pukul 2 gila, tak ada sembahyang zuhur lagi. Pukul 2 gila. Lepas tu, pukul 5 dia sedar. Pukul 5 asar kena sembahyang. Pukul 2 tu, zuhur kena sembahyang. Kena. Bahkan macam ni, dia gila pukul 12. Dia gila pukul 12. Lepas tu, dia siuman pada gila pukul 5. Pukul 5 dia siuman pada gila. Asar kena sembahyang. Zuhur dan qada. Tak kena? Tak tahu. Kena sebut kaedah ni. Dah bagi kaedah pun tak boleh tangkap ke? Apa kaedah ni? Kalau sedar, kalau siuman pada gila pada waktu kedua, pada waktu asar, sembahyang yang boleh jamak dengan dia kena qada. Jadi kalau dia siuman pada gila pukul 5 petang, asar, ada asar lagi tak? Asar ada. Yang asar kena tak? Kena lah. Tadi dia gila pukul 12. Kena qada tak tahu? Qada. Inilah istilah dalam fiqh kita, dalam mazhab Syafi'i dipanggil waktu darurah. Waktu darurah. Jaga sepanjang pengalaman saya mengajar, ada ustaz-ustaz yang bengong ni, dia kata apa? Dia kata tak kena hukum tu. Dia kata dia, hukum ni untuk orang musafir dia bilang hukum musafir. Hukum bab jamak memanglah hukum musafir. Tapi bab qada, bagi orang yang dapat waktu yang dia ada masalah manik yang menegahkan dia ibadat, macam orang perempuan haid, orang nifas, ni saya sebut ni gila ni. Saat gila, saat tak gila, boleh hilang gila, dia dapat waktu yang kedua, waktu yang boleh jamak dengan dia adalah waktu ada antara ibadat yang dia kena qada. Yang ada kes ni orang haid, nifas, gila. Kanak-kanak tak ada kes ni, pasal dia tak ada balik. Betul kanak-kanak balik, balik kanak-kanak balik, mana ada balik habis lah, tak ada lah kanak-kanak. Boleh faham saya cakap apa? Tapi gila, siuman, kalau gila terus tu tak apa lah, habis lah mukallaf pasal duk gila. Haid, haid dia ada haid, berhenti haid, nifas, berhenti nifas. Bila berhenti tu nak balik pada ibadat, pasal manik ibadat dah tak ada. Apa benda yang nak kena qada yang telah lalu dan apa yang akan datang. Yang akan datang memang tak ada lagi. Asal sebut mukallaf balik berakal. Jadi kanak-kanak tak wajib solat melainkan balik. Tapi dia akan sebut nanti hukum kanak-kanak. Apa dia? Walaupun tak wajib solat, siapa wali pada kanak-kanak wajib suruh umur 7 tahun, 10 tahun boleh pukul ke depan lah. Kalau tak pukul, tak suruh, macam mana? Kanak-kanak tak ada masalah, tapi wali berdosa. Pasal apa? Membiarkan anak dalam keadaan tak ditarbiah mengikut cara Islam. Berdosa. Bukan dosa kat anak tu, dosa kat bapak tu, bodoh. Bodoh tu. Cuai. Carelessly. Dia telah biarkan anak dia
dalam keadaan tak dididik dengan cara Islam. Jadi masalah ni selalu apa? Bapa tu pun tak dididik cara Islam. Itu masalah. Lepas tu banyak benda kita punya tanggungjawab mengaji. Satu, kalau anak-anak jadi bodoh dengan sebab kita tu tanggungjawab besar. Habis-habis tidak, kita kalau tak reti, cari ustaz lain main mengajar anak kita. Dah kita tak reti nak ajar. Satu, habis-habis tak reti, macam mana? Kahwinlah dengan orang perempuan yang reti. Perempuan pun tak reti, perempuan dah harap suami yang reti, suami harap bini yang reti. Dua-dua habis ngaji. Dua-dua habis ngaji. Dah dua-dua mengaji, alhamdulillah, sedar pergi ngaji. Alhamdulillah, pergi ngaji. Carilah tempat mengaji mana boleh mengaji. Satu, kita boleh dapat mengaji, orang Ta'ala bukakan pintu hati, boleh bertemu pula dengan siapa boleh mengajar. Alhamdulillah, nikmat besar tu dalam hidup. Kita akan nyatakan besarnya nikmat ni bila mati hidup, kita tahu nikmat besar tak besar. Ada orang duduk tempat mengaji, lari, tak mau mengaji. Siapa? Sakit hati aku, hari-hari kena bancuh. Baguslah kau. Kau ikutlah nafsu kau, lari daripada tempat yang orang nak asuh kau bagi jadi baik. Dia tak suka kena bancuh, dia suka ikut nafsu kau. Baguslah, tu tanda kau ahli neraka. Bagi ayat itu senang. Tu ayat tahzir nama dia. Kata ahli neraka tu, kita bukan Tuhan nak bagi hukum. Memanglah kita bukan Tuhan bagi hukum siapa ahli neraka, ahli syurga. Tapi tanda-tanda ahli syurga, ahli neraka tu ada. Jadi kita bukan bagi hukum pun, kita bagi tahzir dia. Nak jadi ahli neraka ke kau? Muslim mukallaf, jadi baligh berakal, dan antara syarat wajib tahir, suci. Tentu orang perempuan kalau main haid, main nifas, tak boleh lah semayang. Sekalipun dia tak ada semayang. Contoh, masuk Zuhur pukul 1, nak semayang ni pukul 2 kan, tengah dia tak main haid, tak semayang Zuhur lagi. Nak semayang tak boleh lah. Soal, kena semayang tak? Tu bila nak semayang? Tunggu suci esok. Suci esok, Zuhur yang dia tak ada semayang tu kena qada. Ngapa kena qada pula? Kena main haid. Mari haid pukul 2, kau semayang masuk tu pukul 1. Saya bagi contoh pukul 1 ni, 1.30, pukul 2 dan tak semayang. Untuk tak semayang, memang waktu Zuhur ni panjang kan, selagi tak asar masih waktu Zuhur lah. Istilah tu waktu muasa', istilah waktunya waktu luas, boleh panjang masa tu, tapi tak ada nak semayang. Tapi taklif kena tak? Okey, tak nak buat sekarang tu boleh tak? Tak boleh. Itu nak buat bila? Wajib qada lagi. Orang perempuan memang kena faham banyak bab yang dia kena qada. Antaranya kes macam ni. Sama juga kan, habis-habis sebut macam ni, ada apa dah, ni berhenti haid dah. Ya Allah Ustaz, tak pernah tahu pun kena qada. Ingat ke dapat hadiah lah katanya. Dapat hadiah, faham hadiah boleh. Dah masuk waktu 1.30, pukul 12. Itu main haid, tak payah semayang lah. Nak main haid, tu ingat dapat hadiah. Hadiah kepala otak kau. Orang saja bubuh kepala otak tu. Maksudnya apa? Saya bubuh kepala otak tu siapa? Nak bagi peringatan, tahzir, jangan jadi bodoh dalam bab agama, jangan ikut hukum, ikut nafsu. Kena mengaji, tanya untuk guru ahli ulama yang pakar dalam bab hukum, apa yang taklif atas kita. Itu pun saya sebut dalam bab hukum. Kalau saya sebut dalam bab hubungan makhluk dengan khalik, atas perasaan kasih sayang yang kena ada dengan sahabat rahmat Allah Ta'ala bagi, memang sepatutnya macam mana? Nak semayang saya tengok main haid, ya Allah, aku tak dan buat khas ibadat denganmu, ampunkanlah aku. Nak baca Quran pun tak boleh dah. Untuk macam mana? Istighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa fi kulli halin. Yang tu antara lafaz-lafaz setengah-setengah Tok Guru ajar. Lafaz-lafaz yang diajar untuk umum puan amal banyak masa haid ialah istighfar.
istighfar. Pasal apa? Pasal dia nak ibadat tak boleh. Orang tu kadai kata dia boleh semayang, dia tak semayang, berdosa. Jadi dia kena rasa macam dia berdosa pasal tak semayang, padahal tak semayang tu kau berdosa, bahkan dia wajib tinggal semayang. Banyakkan rasa perasaan istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Saya ngaji ada tutup guru dulu, dia asuh macam tu. Satu orang dulu orang perempuan ni, bila dia asuh minta ampun di atas waktu dia main haid, main nifas tu, banyakkan istighfar. Jadi walaupun memang dia tak boleh semayang, bukan boleh semayang, haram semayang, tapi dia merasakan diri dia bersalah tak semayang tu pada masa tu. Dia asuh macam tu. Jadi bila boleh semayang je, macam mana? Segera terus semayang. Segera terus semayang. Pasal apa? Pasal latihan supaya rasa bersalah waktu-waktu banyak haid, haid dan nifas tu, banyakkan istighfar dengan rasa bersalah. Sepatutnya kena semayang tapi tak semayang. Tak semayang pun pasal taat, dah ada manik daripada ibadat tak semayang, tapi tetap merasakan diri bersalah kerana tak semayang. Nak perasaan tu, nak cerita tentang ada perasaan, latihan perasaan tu. Ini cara ulama-ulama dulu didik kan. Satu, kita tengok orang dulu cemerlang dalam bab agama. Mai kita zaman dah ni tak ada lah. Tak ada ajar langsung silibus bab qada tak qada ni. Tak tahu, saya tak pernah jumpa dalam buku-buku silibus yang kafar baik, sekolah kebangsaan, sekolah rendah, sekolah menengah baik, yang cerita orang perempuan kalau mai haid kena qada-qada macam ni. Bahkan orang mengaji masjid, mengaji surau, jumpa ada orang ajar macam saya sebut ni, pergi ngaji pondok, ngaji madrasah, baru jumpa hukum macam ni. Kalau takat ngaji sekolah kebangsaan, tak tahu. Kalau tuan-tuan jumpa, baguslah. Selama saya duduk lalu, tak ada. Ingat saya sebut, tak ada. Tak ada ustaz sekolah kebangsaan ajar macam tu. Kalau ada yang bukan dalam silibus, yang memang dia faham hukum tu, dia khabar kepada anak murid dia, baik ustazahnya, tapi dalam silibus tak ada. Ingat saya sebut, dalam silibus tak ada. Satu, silibus yang ada sekarang ni bukan silibus yang sempurna mengikut kaedah syarak, betul. Dia silibus pilihan, silibus untuk jawab peperiksaan, silibus untuk pensijilan, bukan sijil untuk, silibus untuk betul-betul jadi takwa, nak ikut dapat redha Tuhan, bukan macam tu. Okey. Jadi wajib solat muslim mukallaf balik akal, lepas tu tahir, suci. Jadi orang perempuan kalau ada haid, nifas, suci. Ada bab khas dia. Cuma kitab kita ni, Qurratul Ain ni, dia bab haid nifas tak panjang. Panjang umur tengok bab khas itulah pula kena mengaji. Masalah apa ni? Khas orang perempuan ni kena faham sungguh bab masalah haid nifas ni. Pasal ulama kita pun kata antara bab yang paling rumit dalam hukum ahkam fiqh ni, min qawamidi abwabil fiqh, adalah babul haid wa nifas. Bab yang paling rumit dalam seluruh bab fiqh, bukan sebahagian, seluruh bab fiqh paling rumit bab haid dengan nifas. Betul nak buat apa? Ngaji Dan orang yang kena mengaji macam siapa? Tuan badan satu hal. Orang tu nak pergi ngaji, nak jumpa siapa? Siapa yang pandai. Tak semestinya orang perempuan dia ada haid, dia pandai buat haid. Tak semestinya. Sebab tu kena belajar. Tak pernah belajar, tak pandai buat haid. Saya ada pengalaman mengajar ustazah kan. Saya cerita buat nifas, sekurang-kurang nifas satu lahzah. Awal-awal yang kat tangan, ustaz, lahzah tu apa? Astagfirullahaladzim, ustazah lahzah pun tak tahu. Payah nak. Tu saya nak kata apa? Tak semestinya orang perempuan dia main haid, dia tahu hukum agama haid. Tak semestinya. Dan ada orang muskil pula, kenapa ustaz ajar buat haid? Maksudnya haid ni ajar orang perempuan lah. Saya kata, mana orang perempuan yang boleh ajar? Saya bagi masalah, cuba jawab dia. Tak boleh. Itu siapa nak ajar? Saya ada pengalaman mengajar buat haid ni dengan lepas ni. Saya kata apa, antara yang terkejut mengajar betul-betul
bab haid nifas ni dalam masyarakat, sesedar saya masa mula-mula saya mengajar tu, tahun bila saya tak ingat lah. Masa tu duduk Ipoh mengajar, cerita bab haid nifas. Orang tak pernah ajar. Baik ni haid nifas macam saya ajar. Kan? Ajar biasa tu dengar, tapi dengan masalah istihadah gini, mai ada hari datang, mai merah. Ada sekali ada coklat, mai kuning, lagi merah pula, hitam pula. 3 hari datang, mandi, suci 3 hari datang pula, macam nak buat. Dia orang tu tak pernah belajar. Saya ajar pun nenek-nenek lah. Tak ada haid lah. Dah orang tu yang pun main masjid lagi. Kata ustaz, kami tak pernah belajar bab ni. Macam mana? Tak apa. Ada anak lah, ada cucu lah. Ajar, jangan bagi dia orang jadi bodoh. Saya nak cerita apa asal? Silibus tak ada. Tak ada silibus tak ada. Lepas tu saya ngajar. Saya kata, betul tak kena tukar silibus? Betul ustaz. Pasal dalam silibus tak ada. Ni dah tua baru kami jumpa. Lepas tu kena, macam mana tukar silibus? Dia orang yang jawab, tukar kerajaan ustaz. Oh, masa tu semangat lah sebut kerajaan. Nak kerajaan Islam, nak buat hudud, nak buat ni. Tukar kerajaan ustaz. Bila tukar kerajaan, dia orang tak tukar silibus juga. Buat bodohnya. Tak ada ambil berat mana benda nak tukar. Apa benda sepatutnya nak ditukar tu. Dia kata kami tak dilantik lagi sebagai Menteri Pendidikan, takkan tak boleh sembang sikit pun. Takkan tak ambil tahu langsung buat pendidikan ni. Saya tak ambil bahagian pendidikan pun. Pasal bila tengok buku-buku pendidikan yang ada, pendidikan Islam yang ada ni, saya tengok, banyak benda yang gelong dalam tu. Bab akidah dia, bab fiqah dia. Tambah buku-buku lain ni lah, yang Quran Sunnah dia. Macam Wahabi ya. Duk cerita tokoh siapa? Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Cerita tauhid, semua tauhid Wahabi. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Hukum syariat yang disebut tu, Allah, letih tengok. Ada benda sepatutnya tak payah fokus, dia fokus. Benda yang kena fokus, dia tak fokus. Saya ingat saya je komplain seorang. Semua geng-geng saya semua komplain itu. Apa saya nak sebut ni? Silibus sikit. Pasal silibus dia lebih kepada silibus bukan untuk jadi takwa. Silibus dia silibus untuk sijil. Pergi lalu itu ya. Bukan lagi faham pun. Kadang-kadang ada dalam silibus, ustaz nak ajar tu, ustaz tu pun tak tahu hukum hakam dalam tu. Allah, kacau. Kalau saya mengepek panjang nampak tu. Saya mengepek dah ni. Saya jumpa dah satu saya sebut tu. Yang tu saya sebut silibus sekolah kebangsaan. Silibus sekolah Arab pula. Silibus apa? Yang Azhariyah. Istilahnya sekolah Azhariyah, sekolah Arab. Yang SABK apa? Semar, sekolah menengah agama rakyat ni. Dulu punya kitab lama tu hal. Lepas tu silibus tu kemudian tukar-tukar kitab pula. Apa saya sebut tukar kitab. Bila tukar kitab ni ada yang moden, ada yang ringkas, ada talkhis. Sebut jana ni. Bila tukar kitab ni, Jabat Agama dia tukarlah kitab macam ni, silibus macam ni. Dia tahu tukar silibus je. Ustaz nak ngajar dia tak tahu boleh ngajar tak boleh ngajar. Tak semua ustaz boleh ngajar. Tambah pula bila masuk dengan kerajaan negeri kan, bahagian pejabat Majlis Agama Islam, ditukar silibus. Dululah saya punya ingat sekolah agama rakyat biasa selalunya dengan fiqh, tauhid, adalah khat, imla, mahfuzat, apa sebut, tafsir, hadis. Kadang-kadang tak ada pelajaran tarikh adab, tak ada, wanusus. Bila masuk Majlis Agama Islam, kena wajib ajar tarikh adab wanusus. Dia pun buat silibus wajib belajar, tapi guru pun tak pernah belajar tarikh adab wanusus. Tarikh adab apa? Sejarah kesusasteraan dan nas-nas syair Arab sebelum Islam, zaman Islam, selepas Islam. Nak diajar dalam sekolah-sekolah Arab. Sedangkan sekolah Arab dulu tak fokus pun ajar
silibus-silibus macam dekat Azhar tu. Tapi dia ambil mengajar, suruh ustaz-ustaz pondok mengajar. Dia tak bekalkan apa benda yang nak diajar tu. Buku kalau ada pun, ustaz tu tak pernah belajar sejarah sastra Arab. Macam mana nak ajar sastra Arab? Saya ada pengalaman tu. Saya reti lah masa tu, saya ngaji kan. Memang saya tahu lah. Tapi saya tengok sampai saya dipanggil, minta ustaz tolong ajar. Mengajar tarikh adab wa nusus. Ustaz-ustaz satu sekolah semua tak tahu. Dah ustaz pondok dia tak tahu, tak pernah ngaji tarikh adab. Yang tu tarikh adab. Lepas tu ustaz-ustaz yang ngaji sekolah Arab biasa pula, betul pergi ngajar sekolah Azhari ni, sekolah agama rakyat ni, betul tukar kitab fiqh, baca ikna lah, ni lah dikasan ikna lah, dah demo benak pula dah. Ikna fiqh pun tak tahu, jual beli salam pun tak faham. Nak faham salam baik apa halan wa muajalan, hal tak faham, muajalan pun tak faham. Tak faham. Tapi nak baca wayah wa takrib pun tak pernah lalu. Ya. Saya nak cerita apa? Pasal saya pernah duduk sebagai pendidik di sekolah agama. Satu saya sebut tu. Yang tu yang sekolah agama, sekolah kebangsaan tu tak sembang Lagi Satu macam kena mengaji balik. Memang kena mengaji balik. Itu yang ayat saya punya ayat lah. Orang lain saya tak pernah dengar ayat tu. Apa dia? Taubat dengan ngaji lain. Memang taubat kena ngaji lain. Taubat dengan ngaji lain. Tambah pula dulu corrupt file. Belajar dulu semua silap. Yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Baik, sekarang lupakan apa yang telah ada. Dengar saya sebut. Saya kena ajar macam tu. Kalau budak-budak tu saya suka ajar budak-budak. Siapa? Dia orang fresh je. Bagi makan belak masuk. Tapi janganlah tidur. Dia nak ngaji bagi budak-budak ni belak masuk. Budak-budak pula bagi hak cerdik tu. Cerdik lah bagi hantar. Jangan duduk kaki main game main hantar pondok. Oh jenuh kita. Kaki main game hantar pondok tak boleh apa? Apa cerita ni? Nak cerita mengaji silibus. Pasal kita duduk belakang ni, lagilah makin sikit, makin nipis. Nanti akan keluar macam ni lah. Ada pendapat. Dia keluar macam tu. Kalau kat luar jadi hantu setan macam tu pula. Apa dia? Kita duduk belajar fiqh betul lah ni, dalam fiqh ni. Orang haid tak boleh baca Quran, orang nifas tak boleh baca Quran. Mai mahatafi banyak-banyak untuk perempuan ni, ada pendapat. Yang kita belajar fiqh kata tak boleh baca Quran dulu macam mana? Habis macam mansuh dah hukum tu. Lah ni pasal apa? Pasal 3 tahun ni tempoh ni nanti orang tak habis dah nak menghafal silibus, nanti tak dah habis gini. Tu handai agak. Apa dia? Handai. Langgar juga macam mana? Masa haid pun hafal. Tak apa, ada pendapat. Yang dulu duk belajar kata masa haid tak boleh belajar, ada apa benda tu? Mentang jadah apa? Lani punya fiqh dia macam tu. Ada pendapat. Ulama kita jaga semua dulu. Satu disiplin. Jadi asal nak cerita tentang suci, hukum tu tak ada dalam silibus satu sama apa kau tu. Jadi sembahyang fardu wajib atau muslim, baligh, akil, suci pada haid nifas. Jadi kalau tak suci macam mana? Yang tu kena ngaji khas yang saya sebut. Ulama kita pun kata dia min ghawamidi abwabil fiqh. Ghawamid. Maksudnya bab yang paling rumit dalam seluruh bab fiqh, paling rumit haid. Pasal dia sebut macam mana? Abstrak ke? Bunyi pelik kan abstrak tu. Konflik banyak. Maksud tu kena ingat sepih dia elok. Macam mana nak tamjiz tak tamjiz, nak kena curi, suci tak suci. Masya-Allah. Antara bab haid dengan bab beraid, bab haid susah lagi. Saya bab beraid insya-Allah semua dalam kepala saya. Memang betul pun. Apa dia? Bab haid lagi susah daripada bab beraid. Beraid tak susah. Ingat boleh buat.
Tak ingat nak buat apa? Nak boleh buat apa paraid? Paraid kena ingat semua. Saya ngaji kitab ingat 40 masalah, 40 CP, 40 hal bagi pewaris. Lelaki dan perempuan campur semua 25. Ada warisun warisat. Lelaki ada 10, perempuan ada 15. Jalan tafsil semua 25 warisun. Kalau himpun macam mana nak dapat, kena ingat semua. Anak perempuan, cucu perempuan, adik-adik lelaki, adik-adik perempuan sepupu-sepupu, adik perempuan sepupu, adik perempuan seibu. Ini dalam kepala semua ni. Ini berapa masalah. Ini mesti pandai paraid. Lepas tu tengok bab haid, lagi susah. Pasal dia bukan hafal macam tu. Dia ada CP pula tu, nak kena tengok. Dia bukan dobit dalam kitab macam ni. Macam ni anak lelaki apa, anak perempuan macam tu, masalah asobah bin nafsiyah, asobah bin ghairi. Dalam paraid ingat aja boleh buat, tapi bab haid tak. Dia kena tengok. Yang ni orang perempuan ni lain, orang perempuan ni lain, orang perempuan ni lain, orang ni perempuan ni lain, orang ni perempuan ni lain, orang ni perempuan lain. Kena 1000 orang, 1000 masalah. Nak selesai dia macam mana? Tak sama. Tak sama tu pasal orang ni kena tengok darah macam ni, yang ni kena tengok darah dia macam ni, yang ni darah dia macam ni, darah macam ni. Kalau paraid mai 1 juta orang, prinsip sama. Masalah pun sama. Kalau isteri banyak ni lah. Kalau tak ada anak macam ni, tak ada anak macam ni, ada anak macam ni. Senang ingat. Tapi bab haid jangan. Haid istiadah lah, khas sebut haid tu istiadah tu lah. Kena ngaji khas tu, hanya orang jumpa. Tak ada nanti kita buat daurah khas itu. Dan memang budak pondok kena pandai ni. Siapa? Selalunya orang jadi rujukan. Ni pergi tanya doktor bab haid. Alamak, doktor tahu apa? Mengandung jatuh bilik air, keluar darah. Pergi tanya doktor. Doktor, saya kena semayang tak? Doktor. Tapi doktor pandai. Dia tahu profesionalisme dia kat mana. Kita, I'm a doctor. I cannot see what you must pray or not. You must ask your ustaz lah. Doktor kapi pandai. Dengar saya sebut, doktor kapi cakap macam tu. I cannot tell whether you can pray or not. So you ask your ustaz lah. Why you ask me? Pergi tanya ustaz pun tak tahu. Ustaz, saya nak sembahyang tak kalau saya jatuh bilik air ni, darah ni nak ukur apa? Nak ukur apa? Darah lah. Yelah, tu ukur apa? Nak ukur darah haid ke tak haid? Orang mengandung mana main haid ni ada darah? Ada darah jatuh kata dia. Boleh tak ukur haid? Doktor kata apa? Dia tanya doktor pula. Doktor pun kata tanya dia. Dia kata dia tanya doktor. Bengap tu. Saja saya sebut itu sikit. Nak cerita apa? Dia rawamid abwab fiqh. Bab fiqh paling rumit. Dengan je dia elok. Jumpa satu. Saya pasal lalu. Saya sebut tu kan. Ya Allah. Wa yuqtalu haddan in akhrajaha an waqti jam'in kaslan. Wa yuqtalu haddan wa yuqtalu, dibunuh syakhsu seseorang tu bina majhul lah. Kalau saya cerita lagi banyak, baca sekali lalu je lah. Dibunuh akan seseorang ni haddan ala sabilil haddi, dibunuh di atas jalan kena hukum hudud. In akhrajaha, jika mengeluar seseorang syakhsun solat maktubah an waqti jam'in, daripada waktu jamak. Dia akhraja an waqti jam'in kaslan, kerana maf'ul ajli, kerana li ajli kasal, kerana malas. Tinggal sembahyang melampaui waktu jamak, habis waktu jamak, masuk waktu yang lain pula, dapat ada saksi, boleh dakwa, buat report ke polisi, hantar ke mahkamah Islam, terus bicara, suruh sembahyang, tak mau sembahyang. Pasal apa? Malas, bunuh hudud tariki salah. Orang tak sembahyang, apa hukum? Bunuh, pancung kepala.
Orang tak semayang macam mana boleh panjang kepala? Kalau semayang boleh jamak, dia tak semayang sampai habis waktu jamak, masuk waktu semayang yang tak boleh jamak dah tu. Contoh, Zuhur, Asar boleh jamak, masuk Maghrib masih tak semayang Zuhur, semayang Asar, suruh semayang, tak mau, bunuh. Proses bunuh ni mesti melalui mahkamah. Mahkamah pun bukanlah tunggu fail 2 bulan baru timbul, bukan mahkamah bodoh macam tu. Dapat saksi, jumpa, dia macam report polis lah. Mahkamah Islam ni, dia punya instansi dia punya kesegeraan dia tu macam balai bombo, macam balai polis, macam unit kecemasan. Ni orang tak semayang, apa? Halo? Jawab agama? Ya. Squad bab solat ni kan, apa dia? Ni ada orang tak semayang ni, dah masuk Maghrib, saya memang duduk dengan dia daripada Zuhur, saya dah suruh dia semayang, Zuhur dia tak semayang, Asar dia tak semayang. Dia kata nanti dia nak jamak sekali lepas Isyak. Yang ni pun saya pernah jumpa kak, ada geng-geng macam kan, saya nak jamak sekali lepas Isyak. Alah pesennya apa jamak sampai lepas Isyak, Zuhur Asar ni gila lah. Masuk Maghrib, lapor pejabat agama, saya saksi, pejabat agama terus kena datang, tak apa, panggil kita, buat pergi dia, buat apa? Terus betul ke awak tak semayang? Ada saksi, bukti macam ni. Dia pun mengaku, ikrar, sabit dengan ikrar lah. Untuk semayang sekarang. Tak nak. Guard, pancung. Saya nak cerita apa? Saya nak fokus apa sebenarnya agak-agak ni? Mahkamah Islam mesti macam tu. Pejabat agama mesti macam tu. Ada pejabat agama macam tu. Bini kena sepak, kena dera, kena terajang, sampai nak mampus lah. Setahun baru buka fail, dah nak mampus lah kawan. Jawab kamu. Sepatutnya macam mana? Macam polis, balai bomba macam tu, report terus. Kecil yang pejabat agama kita. Merepek mana? Ya macam tu. Boleh tak macam mana nak buat pelaksanaan tinggal semayang boleh kena bunuh? Takkan semayang hari ni tinggal, tahun lepas tinggal, hari ni baru timbul fail, dah dakwa. Lepas tu tak cukup saksi, tangguh lagi. Tak boleh kena bunuh, tak kena bunuh. Boleh, faham saya sebut apa kan? Sepatutnya mahkamah Islam ni, orang kata apa? Nak sebut macam mana? Instansi dia tu, dia punya betul, saya bahasa orang putih saya tu, dia punya kesegeraan dia tu, macam tu. Macam unit kecemasan lah. Halo, dia ada kemalangan kat mana? Kat Simpang Manggol Batu. Simpang Manggol Batu ada kemalangan. Minta datang. Takkan 5 jam, takkan 5 hari mau datang. Gila lah. Prosedur apa? Panggil report 15 minit mesti sampai. Miu 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 miu. Ya, angkut jalan. Piu 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 piu. Ni pun, ni tak semayang. Maghrib tak semayang. Piu 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 piu. Masuk mahkamah terus. Semayang. Berdosa besar tak semayang. Boleh jadi bunuh. Kau tak semayang kami bunuh. Ikut aku lah. Bunuh. Ada tempat pancung siap. Bukan kena tunggu pergi Ipoh. Lenggong lah ada satu tempat pancung. Bukan tempat sebelah. Bukan veterina dekat sebelah lembu. Tempat pancung kepala orang tak semayang. Fal ada tak? Tentu ramai orang tak semayang. Tak ada undang-undang langsung mabak tak semayang. Ya, tak ada undang-undang langsung. Tak ada apa-apa pun tak semayang. Tak semayang tak ada masalah, tapi tak vaksin salah. Tu kita angkat hati tu. Asal nak pernah ajar dia lagi. Tak mengaji pun tak ada masalah. Tak ambil subjek agama pun tak apa, SPM. Tapi tak vaksin, tak boleh datang masjid. Bangang betul. Berapa kali punya bangang tu. Saya tak tahu bahasa apa saya nak sebut lah. Tak tahu orang lain saya tak pernah tengok macam tu punya bahasa saya keluar. Lantak kau lah. Menolak apa aku kau serupa macam orang lain. Betul kan? Masa dengar orang komplain macam tu. Tak pernah dengar. Kau tak pernah dengar buka YouTube dengar orang ceramah. Saya cerita bab semayang tu. Semayang tu benda besar tu. Tapi mana ada undang-undang berkaitan semayang.
Tapi kalau mengajar, kalau kita mengajar betul, macam mana? Oh ni tak daftar pejabat agama, samaan. Itu sampai macam tu. Bengong sampai macam tu. Hak Wahabi sesat apa awak tak tahu, awak bengong pejam mata seti macam minum ketum. Wa yuqtalu haddan yakhrujaha. Baik. Cuma nak sebut kata walaupun boleh bunuh, dia tak boleh dilaksanakan oleh orang awam, siapa tak sembahyang aku bunuh. Beli pedang siap, kau sembahyang. Aku ngaji kitab tak? Orang tak sembahyang boleh bunuh. Tarik kepala tu pegang. Kau sembahyang? Tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak boleh. Pasal tuntutan untuk buat undang-undang tu pemerintah. Kat kita tak dituntut. Jadi kat kita tak ada dosa. Kat kita tukang sampai lah. Tentu kita tukang ikhbarul hukmi. Tunang khabar hukum. Kau tak nak pakai punya pasal. Kau panas punggung punya pasal. Aku bukan jadi pemerintah. Siapa jadi pemerintah ambil lah, tambah kau esko agama ke apa. Oh lagi lah. Esko agama, menteri agama. Kau kena faham lah. Peruntukan perlembagaan tak pernah punya pasal lah. Pandai-pandai yang kau cari jalan. Pasal apa? Kau kena tahulah. Itu tanggungjawab kau. Bukan kira gaji ya, jadi duta apa pandang betul tak? Tak boleh. Mulut saya merepek itu. An waqti jam'in kaslan. Baik. Jadi yuktalu pun bila ilam nyatub. Jika tak taubat ia faham domir tu tarikus solah, orang tinggal sembahyang. Yang ni pun wa yuktalu haddan in akhraja, faham akhraja tu muslim mukallaf tahir. Kalau ikut asal situ lah kan. Wa yuktalu muslim mukallaf tahir ni orang yang memang wajib sembahyang tapi dia keluarkan sembahyang boleh bunuh jika dia tak taubat. Jadi maksudnya kalau telefon balai polis mai ambil angkut tanya kau sembahyang tak? Tak. Dah sembahyang belum? Tak. Nak sembahyang tak? Tak nak. Hai. Bagi pendengar yang tangan dia aku tak nak. Tu yang bila terus tak nak tambah dah masuk isyak, maksudnya dah langkah banyak waktu ni. Macam mana? Pancung terus. Dengar. Satu, dalam Islam takkan ada orang-orang tinggal sembahyang lama-lama. Macam apa? Tinggal yang sembahyang pancung. Satu betul Wahabi cakap. Wahabi kata apa? Tak ada hukum qada solat. Tak ada hukum qada solat. Gerak saya. Pandai. Pasal siapa tinggal solat mampus lah kena pancung kepala. Mana nak ada orang tinggal solat kalau ikut Islam betul-betul. Tapi ikut Islam tak kita ni? Ramai tak orang yang tinggal sembahyang? Betul, nak buat apa kalau tinggal sembahyang? Wajib qada. Kalau Wahabi memang gila. Wahabi pahaman tak betul. Dia kata tak ada dalam hukum Islam kata kena qada. Cakap dia elok sepak lagi ni. Kalau tak ada betul. Pasal kalau dah hukum Islam memang tak ada tinggal sembahyang. Yang ada tinggal sembahyang je nah, waktu jamak tu ya. Ni Zuhur, Asar, Maghrib, halo, buat pergi balik tak mau sembahyang, bob, bunuh. Mana ada tinggal sembahyang? Mereka Zuhur Asar lah. Mana ada tinggal sampai 20 tahun 30 tahun tak sembahyang. Tapi mana ada hukum tu? Tak ada. Bila tak ada macam mana? Ada orang tak pernah sembahyang semua hidup. Ini masalah akidah. Itu dulu. Ingat dah baca sampai tu, tak boleh tak panjang sangat lagi. Wa yubadiru wa yubadaru bi faitin. Ada soal itu. Orang yang dia ada tafsir. Soalan tanya mengenai orang yang dibunuh dengan sebab tak sembahyang tadi. Jenazah dia macam mana? Kalau kita tanya dia sembahyang wajib tak? Wajib. Sembahyang, aku tak nak. Kau tak nak kami bunuh. Bunuhlah. Dibunuh masih Islam, tanam kepada Islam. Mati, bunuh dengan pancung, mandi, kapan, sembahyang, tanam kepada Islam.
Kalau dia tanya, kita tanya dia tadi, dia kata wajib tak semayang? Wajib. Siapa tak mahu semayang? Ikut aku. Kalau tak semayang, aku bunuh. Pasal dah waktu kau dah tinggal semayang Zuhur dengan Asar ni. Kau bunuh. Aku rela mati. Bunuh. Muslim. Masih Islam. Pasal apa? Pasal dia mengiktiraf wajib semayang. Tapi kalau tanya dia, semayang wajib tak? Semayang ni pilihan, alternatif. Tu hak kebebasan bersuara. Boleh nak semayang tak semayang, ikut aku lah. Aku nak agama apa pun, agama aku suka hati aku lah. Lain bunyi. Untuk semayang wajib tak? Ada benda yang wajib, ada benda tak wajib. Ikut aku lah, aku nak kata wajib tak wajib. Kacau tu. Untuk macam mana? Suruh semayang tak mau semayang. Sedangkan Islam, tengok IC Islam, dia bagi alasan macam mana pun, selagi dia tak mengaku wajib. Bahkan ayat itu menafi, jelas menafi, cuk. Suruh semayang tak nak, acam pancung pun tak mau semayang lagi. Tak mengaku juga wajib semayang tu, pancung murtad. Pancung murtad ni tak ada hukum sebandak mandi, tak ada hukum kapan, tak ada hukum semayang, bahkan hukum ke bumi pun tak ada. Kalau boleh tak, sebab ke bumi itu busuk yang menyebabkan ganggu orang. Potong kepala, cincang, bagi rimau kat Zuhur kan. Harus. Kalau tak ada rimau kat tu, kita biar lagi busuk, maka tu wajib ke bumi dengan dia. Tapi bukan dalam perkumpulan Islam. Pergi kat jarak Cina mana, ke bumi dengan dia. Lepas tu Allah. Jadi wajib ke bumi pasal apa? Pasal bila tak ke bumi, dia busuk. Lebih busuk pada bangkai babi mampuh kita tengah jalan. Buat macam mana? Maka dia akan mengganggu orang. Maka wajib tanam. Wajib tanam bukan di atas kata wajib padu kifayah tanam, tapi kalau tak tanam busuk, ganggu orang. Tak ada syariat tanam ni. Kalau ikut boleh bagi rimau je. Itu nak tunjukkan hinanya orang tak semayang. Okey, saya jawab soalan tu. Mayat dia tu macam mana? Lain? Tinggal semayang fardu, banyak benda yang kena qada, boleh tak buat semayang sunat. Hukum tu ke depan tu. Kaedah ulama kita sebut, siapa yang tinggalkan semayang fardu, haram atas dia buat benda sunat. Dengar elok, bukan semayang sunat. Siapa yang tinggal semayang fardu, yang dia dengan sengaja tinggal semayang fardu, haram atas dia buat benda sunat. Apa-apa benda sunat haram. Kalau benda sunat haram, benda harus, bapa haram. Benda makruh, tawan haram. Benda haram, moyang haram. Apa maksud bapa haram, tawan haram, moyang haram ni? Lagi besar haram ni. Jadi orang yang tinggal semayang, soalan boleh buat tinggal, boleh apa benda sunat? Benda sunat pun haram. Semayang qabliyah ba'diyah duha haram. Kalau semayang benda sunat haram, benda harus makan nasi boleh tak? Haram makan nasi, haram minum air. Itu dah buat apa? Qada. Rokok lagi haram minum air, makan nasi. Semayang sunat pun haram. Ni tak makan nasi, tak minum air, tak semayang sunat, duduk saja. Macam apa? Nak makan nasi tak boleh, minum air tak boleh, semayang sunat tak boleh, aku duduk sajalah, pasal haram semua. Itu kan? Tak. Yang tu haram jadah. Untuk nak buat apa? Kotor lah. Kalau makan nasi benda harus haram, ni kau duduk saja, apa hukum? Harus. Haram. Bukan barang, haram jadah. Benda sunat pun haram, tambah benda duduk saja, haram jadah. Jadi apa maksud? Wajib gunakan sepenuh waktu untuk qada sampai selesai segala benda yang takluk dengan hukukillah yang kita dah tak selesaikan dia, khasnya buat solat tu, qada secepat mungkin untuk diselesaikan sebelum buat apa-apa aktiviti, hatta makan minum. Tapi kalau dah qada lapar,
tak boleh nak berdiri dah makan. Dahaga minum. Untuk qada ni, qada mengantuk, tidur. Untuk tidur, bangun, qada. Macam itulah seterusnya. Sampai habis qada. Orang yang ada qada, dia tak boleh buat apa-apa aktiviti lain, bahkan wajib dia kena kuarantin dengan diri dia sampai selesai qada. Kalau nak guna bahasa kuarantin lah ni. Saja saya ambil bahasa tu. Sebelum ni saya tak pernah sebut bahasa itu. Kuarantin dengan dia sampai dia habis qada, baru boleh keluar, bagi pakai gelang pink. Betulnya pejabat agama kena buat itu, bagi satu gelang. Keluar je, pancung kepala. Apa? Rosak, virus. Virus apa? Virus tak semayang. Untuk boleh tak dia semayang kat rumah? Tak ada. Kalau kena buat pusat kumpulan mat tak semayang, mat dan minah tak semayang. Masuk camp tu semayang 24 jam semayang, makan minum disediakan bagi habis qada. Siapa yang ada tinggal semayang qada, panggil masuk camp, selesai qada, makan minum disediakan, ngantuk tidak, qada masuk tu untuk qada pakai gelang. Selagi tak habis qada, setelah diwawancara dan ditemu duga, tak dibenarkan keluar daripada camp melainkan dah habis qada, keluar sebagai orang bertaubat. Jangan tinggal dalam sembahyang fardu, bahkan jaga dia dengan sembahyang sunat dan berjemaah, baru boleh buat sembahyang sunat. Kalau tidak, dalam proses kuarantin haram buat benda sunat, benda harus bapa haram. Pasal lagi haram besar buat benda harus berbanding buat benda sunat, jika dalam keadaan masih ada solat yang ditinggal. Makan minum tak boleh. Qada melainkan tak boleh nak berdiri makan. Tak larat dah minum. Ngantuk dah tidur. Sembahyang mau tidur dulu. Bangun qada. Masuk qada tu bersuci, ambil wuduk bulan. Rukun semua mesti disempurnakan. Memang kaedah asal macam tu. Memang kata ulama itu sebut tu betul. Tapi jangan disalah faham hanya pada benda sunat. Sambungkan pada benda harus, benda makruh, benda haram. Baru kita akan faham. Kalau gitu orang yang dalam keadaan tinggal sembahyang banyak ni tak bebas lah hidup dia. Memang tak ada bebas. Memang tak ada bebas yang kita hidup atas hukum ini. Semua tertakluk dengan hukum akam Allah Ta'ala. Lepas tu macam mana nak selesai dia? Wajib dia selesaikan solat dia yang kena qada tu. Paling besar hak tu terlebih dulu berbanding dengan apa-apa aktiviti lain. Selesai yang qada. Pasal atas kita cerita tak ada sembahyang qada, pasal qada je bunuh dalam hukum Islam. Satu tak jumpa orang dulu sembahyang qada. Dulu tu zaman khalifah Islam tu. Saya jawab soalan lagi. Kalau ya, soalan tanya mengenai tempoh berhenti haid yang tak dan untuk solat. Jadi masalah dia nak qada hak mana? Tetap kaedah dia, kalau dia memang ternyata suci pada waktu yang kedua, maka wajib atas dia qada waktu yang pertama. Istilah kedua ni asar kedua lah, isyak kedua lah. Zuhur dengan asar, zuhur pertama lah. Contoh orang perempuan ni dia nak berhenti haid maghrib 7.30, pukul 6.30 cek dah tanda-tanda nak berhenti yang ada dah, sikit dah kuning kokoh, cuma nak bagi berhenti je 6.30 celup, tengok ada ni pukul 7 celup pula. Berapa minit selang itu tengok munasabah dengan waktu solat, itu tempat sepadan dia nak tengok. Boleh bodoh tak sejam sekali, dia bukan masalah jam, dia masalah solat. Pasal bila suci kena solat, bukan masalah jam. 1 jam cek, 1 jam cek, dia bukan 1 jam cek, dia nak solat cek. Tapi kalau nak tengok berapa jam darah keluar apa tak keluar, dia keluar sikit-sikit, itu satu hal lain. Asal saya nak sebut ialah contoh
suci yang tak menyempatkan dia untuk qada. Maghrib 7.30, pukul 7 celup ada darah lagi. Celup 7.20 ada darah lagi. 7.25 celup tak ada. Tak ada. 7.25 celup tak ada. 7.30 azan. 7.35 habis azan celup tak? Tak ada. Pukul 8 celup tak ada. 8 suku celup tak ada. Apa faham? Dah suci. Mandi maghrib dan sembahyang. Dah suci tu bila? Dengan contoh saya bagi ni, last saya kata 7 suku ada. 7.20 tak ada. Saya sebut itu dia. 7.20 saya sebut ni. 7.25. 7.25 tak ada. 7.25 tak ada. Masuk 7.30 masuk waktu. 7.35 tak ada. Pukul 8 tak ada. Macam mana? Memang kena mandi sembahyang. Maghrib memang kena sembahyang. Asar tu kena tak? Pasal apa kena? Pasal dia dapat ujung. Pasal dah suci 7.25. Dobit waktu ujung, walaupun dapat kadar takbiratul ihram, wajib. Kalau di awal, mesti kadar yang boleh meluaskan sembahyang fardu dan bersuci. Itu dapat awal. Dobit sembahyang mana nak dapat tu. Contoh awal macam mana? Zuhur ke 1:03 main haid. Nanti dia suci kena qada tak zuhur tu? Yang tu nak tengok ni. Dia punya had dia, dobit dia. Zuhur tu kena qada? Tak kena. Pasal apa? Pasal waktu haid dia dengan waktu masuk zuhur terlalu dekat yang tak memungkinkan dia untuk solat. Jadi tak ada taklif solat atas dia. Mandi esok tak wajib qada zuhur tu. Tapi syarat mesti tak sempat tiba masuk waktu dengan waktu mai haid bila. Memang tak sempat. Sekejap. Jadi kadar ni macam mana? Kena tengok waktu dia boleh sembahyang. Kalau jenis dia kena berhajat pada bersuci, selesaikan waktu bersuci dan waktu solat dia. Kalau orang yang memang tak ada masalah istihadah apa, masuk je waktu, selalunya sembahyang 5 minit. Kalau dia dapat, katalah sembahyang zuhur 5 minit, maka kalau dapat 5 minit, minit ke-6 dia tengok, kalau contoh haid, mai haid, maka kena qada zuhur. Kalau di awal dia mesti kadar boleh sembahyang fardu. Kalau ujung dia kadar takbiratul ihram je, walaupun dapat kadar takbiratul ihram. Cuma contoh saya sebut ni banyak je lah 5 minit kan. Contoh sekali lagi, 7 suku ada darah, 7.20 ada darah, 7.25 tak ada darah. Azan 7.30, 7.28 tak ada darah lagi, 7.29 celup lagi, tak ada darah lagi. Azan 7.35 habis azan celup lagi, tak ada darah. Pukul 8 celup, tak ada darah dah. Okey, suci kat mana? Faham masalah tu? Suci kat mana tu? 7.28. Pasal sebelum tu dah suci, masuk maghrib tak ada darah, tak ada darah, tak ada darah, tak ada darah. Apa maksudnya? Dah suci. Bila suci? 7.28 sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Kaedah ujung, walaupun akhir waktu untuk suci tu dapat kadar takbiratul ihram, maka wajib qada sembahyang tersebut dalam waktu dan apa yang maknanya. Jadi contoh tadi 7.28 tu celup tak ada, 7.35 tak ada, sah berhenti sebelum maghrib. Jadi maghrib kena sembahyang, zuhur kena, asar kena qada, zuhur kena qada. Pasal hukum dia suci asar, bukan suci dia maghrib. Cuma tak ada nak mandi. Dia tak ada nak mandi. Itu contoh-contoh penyelesaian kes-kes yang rawamid juga dalam bab fiqh untuk faham mana yang nak kena taklif solat, tak kena solat awal dan akhir. Okey. Lain?
Tak sampai ini sudah mayang subuh. Satu semalam tak dapat bang mayang ni kan ikut kajian pada kamsa. Dalam Malaysia dia ada semayang hanya berapa sen? 30% sen mayang ikut dulu. Jadi berarti 70% lebih tak ada semayang. Jadi dia semayang. Sebab apa dia kata? Ni kalau sepak bola di studio mereka 90,000 orang tengok bola. Mereka ada macam mana? Kita dah tahu. Ada dia dalam bola dan itulah. Marah bukan mana suka. Jadi ada maklumat kata peratusan rakyat Malaysia semayang ni, pelajar pun yang kata sekolah kebangsaan, pelajar sekolah agama pun kalau tanya, ada yang tak semayang tu. Apa nak sebut. Jadi memang ramai sebenarnya yang mak bapak tak boleh semayang ke anak-anak, tapi sekolah dia hantar pergi. Allahumma salli wa sallim. Jadi asal nak sebut salah siapa siapa yang salah? Salah sendiri tak semayang satu hal. Kanak-kanak tak balik salah wali satu hal. Kanak-kanak memang salah wali wali satu hal. Lagi salah apa lagi? Salah kerjaan satu hal. Kenapa tak wajibkan? Macam mana kau wajibkan vaksin tu? Banyak salah. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Setiap orang akan dicas mengikut apa tanggungjawab yang sepatutnya dia kena pikul dan dia kena laksana. Siapa tak melaksanakan tanggungjawab itu, maka itulah dosa yang akan ditanggung. Itulah kalau sebut bahasa tu, siapa salah. Jadi kerjaan memang ada masalah dia, wali pun ada masalah dia, kalau ketua kampung ada masalah dia, kalau saya sebagai pengajar, saya pun ada masalah saya. Dia kena juga. Tambah ada hukum yang sepatutnya saya cerita, saya tak cerita, orang tak tahu, salah atas saya. Dia tak, saya tak cerita, orang lain masalah dia tak buat. Jadi setiap orang kena main peranan untuk buang benda tak elok tu. Bukan cari salah siapa, tapi cari apa mekanisme dia untuk melaksanakan dia, hukum melaksanakan undang-undang Allah. Kalau kita sebut solat, satu bab yang besar nak diri, bukan hudud, bab solat. Bab nak diri besar, bukan hudud, bukan nafikan hudud tu. Dengar saya sebut, bab paling besar dirikan solat. Lebih besar pada solat, bab paling besar betulkan akidah. Bab paling besar betulkan bacaan solat. Pasal rodak bacaan solat tak betul macam mana? Jadi pastikan boleh kenal jauhi, baca Quran, sebutan Quran. Sikit nak sebut dan kata apa yang wajib tu. Jadi atas kalau sebut masalah, apa masalah apa ni? Masalah sistem kita. Sistem. Dan sistem tu telah dibiarkan berlapuk itu sampai kita dah tak kerti nak sistem dengan balik lah, macam mana sistem masyarakat nak strukturkan dia balik supaya semua orang jaga solat, semua orang jaga akidah, semua orang jaga agama. Kena ada orang yang re-sistem dengan dia, sistem dengan balik. Siapa dia tak tahu. Setiap orang yang bertanggungjawab dia kena. Saya tukang khabar masa saya minta tugas tukang khabar. Saya bukan menteri. Ya. Ya, masalah tu lah, cakap tak serupa bikin satu hal, tapi tak ada keliling kita yang menyebabkan kita nak bikin, itu satu hal lah. Suasana tu, hadanallah ila siratal mustaqim. Memang benda tu tak payah banyak merepek lah. Tu macam mana nak melaksana, itu lah, cari jalan lah. Setiap orang cari jalan macam mana nak sana. Saya punya kerja sampai siapa yang ada tanggungjawab, tambah ada kuasa apa-apa, kau buatlah jalan untuk boleh melaksana, supaya setiap orang akan boleh hidup dengan cara bijaksana, boleh bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan selesa di sana. Itu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.